وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ربي زدنا فهما حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Bersua Tuan Haji Ahmad selaku pengerusi dan juga pengacara majlis pada malam ni. Yang saya hormati jawatan kuasanya juga yang sempat bersama-sama pada malam ni. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Qaryah Masjid Kampung Paya Tuan Haji Zainal Azim, serta bersama jawatan kuasa yang sempat hadir bersama pada malam ni, pegawai surau, pegawai masjid yang sempat hadir sama, pimpinan-pimpinan masyarakat tempatan MPKK, seterusnya kaum-kaum ibu, kaum bapa, tetangga-tetangga masjid, surau, hadirin hadirat sidang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada malam ni, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada di dalam rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi bekalan kepada kita buat manfaat kita dunia akhirat insya-Allah taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita akan menyambung kembali pengajian kita berkenaan dengan iaitu hadis kursi yang saya sebutkan kepada tuan-tuan sebelum ni, iaitu berkenaan dengan kitab hadis kursi yang mana daripada Imam Ghazali rahimahullah. Dia ada banyak hadis kursi, dia ada kitab-kitab ni dia banyak. Jadi hadis kursi ni pun banyak. Hadis 40 ke hadis apa pun banyak. Cuma saya nak bagi tahu ini antaranya ialah karangan Imam Ghazali rahimahullah, yang mana tujuannya adalah untuk kita merenung kembali sebagai motivasi kepada diri kita untuk kita menambah lagi keyakinan kita, kekuatan kita untuk terus beramal dalam usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai langkah persediaan kita untuk menghadapi hari kemudian, hari akhirat yang akan menjelma pada bila masa kita tak tahu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, setibanya kita di sana besok, adalah amalan-amalan yang boleh kita manfaatkan bagi kejayaan kita dunia akhirat insya-Allah taala. Okey, jadi insya-Allah pada malam ni kita melihat berkenaan dengan hadis yang kedua. Hadis yang kedua berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi hadis yang kedua ini, kalau kita lihat kepada kau serap berapa hadis kedua saya bukan sebut dia 14. Redha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Redha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yaqulullahu taala, syahidat nafsi li nafsi alla ilaha illa ana wahdi. Diriku menyaksikan bahawa diriku sendiri. Diriku menyaksikan kepada diriku sendiri. Allah jadi saksi kepada dirinya sendiri. Tak ada siapa boleh bertikai kan. Contohnya kalau ada orang nak kata, saya sendiri nampak, saya takkan tipu dah, saya cakap benda betul ni. Macam itulah. Maknanya kita meyakinkan orang dengan siqahnya kita tu, dengan kepercayaan orang kepada kita. Itu perkara biasa juga dalam kehidupan kita pun berlaku macam tu. Jadi dalam hadis ini, syahidat nafsi li nafsi, sesungguhnya aku bersaksi kepada diriku sendiri, alla ilaha illa ana wahdi, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya aku saja, tak ada lain sekutu daripadaku, tak ada. La syarikali. Lepas tu kita dengar la syarikalah. Ni la syarikali. Li ni pada ku. Li itu maksudnya kepada diriku. Tak ada sekutu atas diriku, tak ada sekutu. Allah Taala kata tak ada sekutu.
Kalau ada aku beritahulah, maksudnya gitu. Ya, la syarikali, tidak ada sekutu pada diriku. Muhammadun abdi wa rasuli, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan rasulku. Pertama, hamba ni makna makhluk macam biasa, hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku menciptakan manusia ini selain untuk menjadi hamba kepadaku. Liya'budun, hamba tu macam mana? Mengabdikan diri kepada Allah. Tu konsep hamba. Sama ada orang tu jadi hamba yang baik atau hamba yang tak baik, itu masing-masing lah. Kan? Jadi hamba yang diredai oleh majikannya, oleh tuannya, dengan hamba yang tidak diredai oleh tuannya, itu masing-masing punya pilihan lah. Kan? Kemudian yang keduanya, Rasul itu adalah Rasul. Rasul ni siapa? Pilihan Allah. Muhammad itu adalah pilihan Allah, Rasulullah. Ya, bukan semua orang boleh jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dipilih oleh Allah saja yang jadi Rasulullah. Tanggungjawabnya berat, dugaannya pun berat. Ya, jadi kita ni syukur jugalah. Ya, tuan-tuan kan, kita ni kalau kata sesekali ya banjir pun bising juga. Kan, kalau jadi Rasulullah tak tahu macam mana. Jadi jangan cuba-cubalah, sebab tak ada lagi Rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah depan ni tiba-tiba ada Rasulullah daripada kampung Payo. Ya, jangan pakai benda tu, ya. Man lam yardha biqada'i wa lam yasbir ala bala'i, dan sesungguhnya pada siapa yang tidak pernah redha kepada apa yang telah aku takdirkan untuk dia, biqada'i, apa yang aku sudah takdirkan untuk dia. Ya, man lam yardha, siapa yang tidak redha, ya, kepada apa yang telah qada. Qada ni apa? Qada dan qadar. Apa qada qadar? Ya, takdir itu sudah dirancana. Qada ini laksana tu, pelaksanaan. Benda tu sudah terjadi. Ya, belum jadi yo namanya takdir lagi. Kan? Qada ni benda dah jadi. Ya, benda yang telah ditetapkan ke atas kita. Walam yasbir ala bala'i, dan orang yang tidak sabar, tidak sabar dengan bala ataupun musibah yang telah aku uji pada dia. Bala ni maksudnya dalam kalimah, dalam kat sini bukan kata apa. Bala ni ialah sesuatu yang berat untuk kita terima, disebut sebagai bala. Tapi ujian juga dibentuk ujian, tapi ujian yang sukar untuk kita terima, yang berat. Berat tuan-tuan, ya. Bala'i. Kemudian walam yashkur ala na'ma'i, dan mereka yang tidak pernah bersyukur kepada segala nikmat yang telah aku kurniakan kepada mereka. Walam yaqna bi ata'i, dan mereka yang tak pernah cukup dengan apa yang sudah aku bagi kepada dia. Dah bagi pun tak rasa syukur. Tak kahwin dah kahwin dah. Tak ada suami dah ada suami, tak ada isteri dah ada isteri, tak ada anak dah ada anak dah. Tak syukur lagi. Tak syukur lagi tuan-tuan. Daripada hidup macam orang lain, kadang-kadang naik basikal sampai pekan, sampai apa, kita ni ada motor, kita ada kereta, ada lori. Maknanya macam itulah. Syukurlah kepada Allah SWT, betul tak? Syukurlah benda yang ada tu. Maksudnya mereka yang tak pernah rasa cukup dengan apa yang sudah aku bagi, tak pernah rasa cukup benda yang dia dah ada, ya, dengan apa yang dia dah bagi. Falya'bud rabba siwa'i, maka hendaklah dia cari mana saja Tuhan selain daripada aku. Cari je lah. Rasa Tuhan tu boleh bagi lebih baik daripada aku, suruh dia cari. Ibarat bahasanya macam tu lah. Ya, mana carilah Tuhan selain daripada aku. Kalau ada Ailahum ma'allah, benda ni bertepatan juga dalam firman Allah SWT. Banyak lagi firman Allah SWT yang Allah Ta'ala tanya, ada ke Tuhan lain? Ailahum ma'allah, adakah Tuhan lain selain daripada Allah? Allah Ta'ala tanya pada kita. Ya. Kemudian Allah tanya lagi, ya, banyak lagi nikmat dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan kan. Saya cuma nak bagi sedutan ajalah. Kalau tuan-tuan baca Ar-Rahman, surah Waqi'ah, tuan-tuan akan nampak. Ya. Contohnya Allah Ta'ala kata, aku keluarkan api daripada tumbuh-tumbuhan tu. Siapa yang keluarkan api tu? Siapa yang keluarkan api tu? Contoh gitulah. Ya, Allah Ta'ala tanya kepada kita. Air yang minum kata tanaman, siapa yang keluarkan air tu? Allah Ta'ala suruh kita. Padahal tak ada Tuhan selain daripada Allah. Memang tak ada. Tapi andai kata kita rasa ada, ya, cari. Maknanya tetap juga kena beriman dengan Allah. Maksudnya tak adakan jumpa.
Pusing mana pun tuan-tuan, kita redha ke, kita tak redha ke, kita syukur ke, kita tak syukur ke, kita mengeluh ke, kita tak mengeluh ke, kita beriman kepada Rasulullah ke, kita tetap beriman kepada Rasulullah ke, tetap Allah itu satu. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam doa-doa ya, di mana Nabi SAW bila timpa bala, ya, ditimpa bala. Sekarang ni saya mana-mana tempat pun special ya, untuk PKPB ni kita bawa doa tolak bala, ya, yang diamalkan oleh zaman Nabi SAW. Kita bawa tuan-tuan kan, banyak ni. Contohnya macam kita ni sebenarnya dah banyak beramal lah. Guru-guru kita dah tunjuk dah, benda dah cantik. Tapi disebabkan kadang-kadang kita tak tahu macam mana benda tu jadi, kita lebih suka meninggalkan mengamalkan benda-benda tu kan, sebab kita tak nampak fadilatnya. Tak ada mak, contohnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kita tak ada apa. Tak ada apa, sebab tu tak seronok nak beramal. Tak seronok tu sebab kita tak nampak apa fadilat dia. Kan? Jadi antara yang kita buat, contohnya yang kita buat lepas maghrib, kita baca sikit ini, sikit ni, ayat kursi, kemudian kita baca lagi surah Imran ayat 18, ayat 19. Ya, kita baca ya syahidallahu annahu ya. Kita tengok dulu ya, kenapa ya orang dulu ni panjang, letih. Ya, letih nak baca satu-satu Fatihah, baca ayat kursi, kemudian baca pula Abdul Rasul, kemudian baca ni, apa fadilatnya? Banyak. Kalau tuan-tuan tengok ada hadis Nabi SAW. Ya, dikatakan sekarang ni ada dhaif dengan tak dhaif jelah. Ya, ada yang tu, itu yang ada yang mendhaifkan, ada yang tak apa semua dan sebagainya, itu ajalah. Siapa yang mengamalkan benda tu setiap kali lepas sembahyang dan sebagainya, Allah tunaikan setiap hari hajatnya 70 hajatnya. Apa hajat dia? 70. Ada yang separuh riwayat kata 70 hajat dia. Bukan susah. Duduk atas tengah sembahyang dia baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qaim. Sekarang ni yang kita baca tu tuan-tuan, pergilah mana masjid pun, jumpa lagi tak? Jumpa lagi tidak kan? Mungkin di Kampung Paya je malam ni yang baca agaknya. Tempat lain tak baca. Bukan nak kata apa tuan-tuan, yang muda jadi imam dia tak belum tentu lagi. Ya, kalau baya-baya anak saya tu tuan-tuan baru habis sekolah je jadi imam, belum tentu lagi bawa. Sebab apa tuan-tuan, dia tak tahu, dia tak sayang pada dia punya tu, pasal dia tak tahu kenapa dia mesti sayang benda tu. Sedangkan benda tu orang dulu-dulu je ada dalilnya, tapi tak disebut. Kan? Habis sembahyang ya, amin, taqabbalallahu minkum. Kita pun kata bid'ah ni, sesat ni. Mana ada ni? Tak tahu apa sebab munculnya perkataan taqabbalallahu minkum tu, mana datangnya? Tak ada, sekarang tak ada. Habis sembahyang tu berhilang dah. Kan? Tak ada. Jadi maknanya salah satunya macam itulah. Kita tidak sayang kepada benda tu sebab kita tak tahu. Ya, kita tak tahu kelebihan dia. Sebab itu kita lebih suka membuang amalan orang lama-lama. Ya, yang kita anggap semuanya ni ni kurafat lah, bid'ah lah, sesat lah, tak ada nas lah, apa semua tuan-tuan kan. Sebaliknya orang dulu-dulu ni cuba nak jadikan kita ni ya orang yang sentiasa menghiburkan diri mereka. Orang kata sentiasa untuk memenuhkan masa-masa mereka ni dengan membaca ayat-ayat Quran, bergantung kepada ayat-ayat Quran dan sebagainya. Kan? Jadi macam itulah. Ya. Jadi maknanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah SWT. Jadi kita bacalah salah satu contoh ya ayat-ayat itu. Bila ditimpa musibah, Nabi SAW bila timpa musibah, Nabi kata apa tuan-tuan? Sahabat Nabi kata, Nabi baca la ilaha illallah rabbul la ilaha illallah al-azim. Biasa kita dengar astaghfirullahal azim. Kali ini kita dengar la ilaha illallah al-azim. Kenapa timpa musibah disebut la ilaha illallah al-azim? La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kenapa Nabi SAW sebut ditimpa musibah ni? Sebab tak ada Tuhan selain daripada Allah. Ya, nak mengadu kat siapa? Kat Allah sajalah. Kepada Allah sajalah tuan-tuan kan. Kita ni tak boleh buat apa dah. Hanya pada Allah SWT tuan-tuan. Sebab itulah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hajj ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di kalangan manusia itu ada yang beriman kepada Allah atas pagar. Beriman dia atas pagar tuan-tuan. Dia nampak beriman, memang dia beriman kepada Allah, tapi atas pagar. Baru-baru ni saya dah tengok YouTube.
Orang tanya Ustaz Abdul Samad, tanya pada dia. Dia kata, Ustaz maaf tanya, ni banyak di kalangan kita orang Indonesia nak tanya ni. Dia kata banyak berlega-lega dalam masyarakat kita hari ni. Dengan suasana semacam sekarang ni lagilah, dia kata. Dia kata kadang-kadang orang tua-tua pesan, dia kata jangan baik sangat, jangan beramal kuat sangat, nanti pendek umurnya. Dia kata. Maknanya sebab apa? Sebab dia kata banyak orang soleh ni umurnya pendek. Umur soleh ni umurnya pendek. Nabi sendiri umurnya 63 tahun. Pendek. Banyak ustaz-ustaz kita muda-muda sudah meninggal. 41 tahun dah meninggal, 42 tahun sudah meninggal, 50 tahun sudah meninggal. Banyak dia kata masyayikh yang meninggal umur muda-muda. Ya. Itu yang Sultan Al-Fatih sama juga, meninggal muda sangat tuan-tuan. Imam Nawawi rahimahullah, pengarang kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal muda juga. Tuan-tuan, banyak meninggal muda-muda. Dia kata jangan alim sangat, nanti meninggal cepat. Kan? Jadi ramai orang ikut dah. Kan? Maknanya dah buat Islam ni jangan liyo benar. Asal Islam, asal nampak Islam sudah. Nampak pergi semayang Jumaat, okey. Ataupun nampak pergi semayang raya, okey dah. Kan? Itu dah kira. Rumah ada letak bismillah, okey dah, cukup dah tu. Ataupun Allah Muhammad, cukup. Yang lain tu dah entahlah. Orang kata kan nak pergi judi kau, nak pergi minum kau, nak togok apa pun tak apa, insya-Allah dia kata. Ya, tapi tuan-tuan, kita tak balik-balik kepada Quran. Orang macam ni dia tak balik-balik kepada Quran. Setiap orang ni dah ditentukan ajal dia. Sama ada awak baik ke, awak tak baik ke, awak soleh ke, awak tak soleh ke, sampai masa mati. Sebab tu ada jenis orang yang beriman macam ini. Dia beriman tengah-tengah tuan-tuan. Dia tengok untung ke tak untung. Dia atas pagar tuan-tuan. Ya, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ayat 11 surah Al-Hajj. Fa in asabahu khairun ma'anna biha, apabila mereka mendapat nikmat daripada Allah, khairun ni apa? Benda baik. Itu ma'anna bi, maka dia suka, dia tenang dengan Islam yang dia ambil tu, dia tenang sekali. Dia pun semayang khusyuk, tenang, relax aja tuan-tuan kan, sebab dia dapat nikmat. Dia dapat nikmat, datang pergi masjid, pergi mana-mana, relax aja tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia tenang. Dia tenang tuan-tuan kan. Bila projek tak masuk pun dia cakap, saya kena dapat projek Ustaz, sebab bila dengan projek tu saya punya hati tenteram. Saya boleh beribadah, kan, saya boleh ni. Kalau tak ada, tak boleh Ustaz. Kan apa semua. Jadi macam itulah. Bukan saya nak kata apa, tak, contoh bahasa-bahasa dia lah. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi, apabila mereka ditimpa fitnah ataupun ditimpa ujian daripada Allah, inqalaba, mereka balik-balik, mereka putar balik ke belakang. Mereka putar balik, inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah. Mereka ini ialah golongan yang rugi dunia, rugi juga akhirat. Maknanya tuan-tuan, dengan cara dia balik ke belakang tu, dia ingat dia tak mati. Macam orang kata tadilah, jangan beramal kuat sangat, nanti mati cepat. Dia ingat bila dia jadi jahat, dia lambat mati, macam filem Tamil. Hero Tamil ni tuan-tuan kan, kalau penjahat dia memang matinya lambat. Lihat tuan-tuan, paling last sekali scene dia tuan-tuan, hero dia tembak tang. Dia punya bos biasa mesti lastnya. Jarang tuan-tuan kan, last dia bos mati dulu, dia jarang. Kalau last mati dulu, end up rendah. Dia akan tutup bela pula. Mana yang paling jahat bukan bos yang kena tembak tu, dia ada lagi jahat lagi. Dia kalau biasa bos yang lewat mati ni biasa yang paling jahat. Jadi kita ni terikut cerita Tamil. Sebab kita ni orang Melayu ni dulu yang nyembah ya agama Hindu. Orang cakap dulu kita ni daripada situ tempiasnya. Tapi saya tak percaya tu. Orang cakap sampai kita terpercaya. Betul tak? Orang momokkan pada kita ni, kita ni nenek moyang kita Hindu. Tak ada. Siapa kata? Tuan-tuan mengaku nenek moyang tuan-tuan Hindu. Kalau ada, kalau tuan-tuan ngaku, nasib tuan-tuan lah. Saya tak ngaku. Saya tak mengaku tuan-tuan ya. Saya tak mengaku. Ya, jadi pada saya tak ada. Ya, cuma kita dimomokkan dengan tinggalan sejarah ni tuan-tuan. Tengok, jumpa ni di Selangor ada kuil, di Selangor ni dan semua. Tuan-tuan tak boleh samakan macam tu. Contohnya tuan-tuan bina patung yang besar kat Gombak tuan, tiba-tiba kena bom macam Hiroshima. Rata semua masjid, tiba tinggal patung tu satu. Wah, orang Malaysia sebenarnya beragama Hindu. Tipu. Mana tipu tu tak tuan? Contoh. Ini contoh, tak boleh disebabkan satu benda tuan-tuan palikkan semua orang. Tak boleh.
Macam apa ni, jumpa masjid satu, oh semua orang dalam Malaysia ni Islam, pun tidak juga. Kan? Sama juga. Ada yang Islam, ada yang tak Islam, ada yang agama tak pagar dan sebagainya. Betul? Jadi maknanya tak boleh jadikan tinggalan tu sebagai bukti nak menghukum semua. Kita kata tu tak boleh. Jadi maknanya tuan-tuan, inilah keadaannya. Bila dia buat jahat, dia ingat dia akan hidup. Itu sebab Tuhan kata khasirat dunya wal akhirah. Mereka ini rugi dunia, rugi juga akhirat. Dia nanti dia percaya dunia dia tuan-tuan akan jadi lebih baik bila dia keluar daripada Islam ataupun dia tinggalkan amalan Islam. Rupanya dia mati cepat juga. Dia dah rugi dunia tuan-tuan. Nikmat pun tak dapat, apa pun tak rasa tuan-tuan. Dunia pun dia habis. Contohnya orang cerai berai lah. Dia ingat dia bercerai tuan-tuan kan dengan suami yang dia ada, dengan isteri yang dia ada sekarang. Dia ingat dia hidup dah lebih baik. Kita ni tuan-tuan jangan rasa syaitan ni tuan-tuan dia menghasut kita supaya kita bersemangat buat. Tapi berapa ramai orang tuan-tuan yang sudah bercerai berai, ada hidup dia lebih baik ke? Ada, tapi tak semua. Kena ingat tu. Takut yang tak semua tu kita. Takut yang macam tu. Tahu tak? Jangan samakan nasib orang dengan nasib kita. Berbeza tuan-tuan. Ya, tak sama dah. Ya, ada orang tu kuat tidur tapi pandai ustaz. Kuat tidur ya pandai. Ya, tu saya faham tu. Falsafah dulu memang. Kalau saya belajar asrama dulu, orang tu tidur je. Kan tidur je. Weh, kau jangan main-main tu. Nampak dia tidur tu tapi bergeligor tu. Bergeligor tu. Kita pun tiru macam dia. Tuan-tuan kan. Tidur macam dia tuan-tuan kan. Bila dah tua macam dia, apa dapat tak dapat apa pun. Orang lain lagi lah dapat gelaran ustaz tidur. Lagi pandai ustaz tidur tu daripada orang saya yang niru orang tidur ni. Tak juga dapat. Orang tu dah gelar lagi ustaz tidur. Tuan-tuan, lagi kaya daripada saya dah. Maknanya hidup dah lagi berjaya tuan-tuan. Betul tak? Kita meniru orang yang tidur tadi tu, pindahnya orang tu tak ke mana, kita pun tak ke mana. Tak dapat. Untuk kata khasirat dunia, rugi dunia pun. Akhirat lagi lah. Kalau dah keluar Islam ya batal amalannya semua. Sedekahnya lagi rugi. Dikerjakan lagi dek malaikat, dikerjakan dek Allah Ta'ala lagi tuan-tuan. Apa yang tinggal lagi? Maknanya khasirat dunia wal akhirah. Maknanya daripada ayat ni apa yang kita nak buat? Tak ada pilihan. Kita ni tuan-tuan dia datang daripada Allah, kembali pun kepada Allah. Sebab itu Nabi ajar kita bila kita ditimpa musibah, kalimah istirja, roja'ah, kembali kepada Allah. Bila kembali ni macam mana? Bila kembali kepada Allah ni kita nampak apa yang kita patut buat. Kita nampak tuan-tuan kembali kepada Allah. Maknanya jangan kita ni give up, fed up dengan Allah SWT. Kita cari agama lain. Tak payah tuan-tuan. Sebab tak ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Tak ada lagi dah. Yang setara dengan Allah pun tak ada. Sama kuat dengan Allah pun tak ada. Semua tak ada. Yang ada hanya Allah saja tuan-tuan sebagai Tuhan. Itu i'tiqad. Bila timpa musibah, tu i'tiqad kena jaga dulu. Ya, i'tiqad kena jaga. Okey? Nanti kita tengok beberapa zikir ketika musibah ya. Cuma kita nak habiskan hadis ni. Waman asbaha hazinan ala dunya fa ka'annama asbaha sakhitan alayya. Barang siapa yang bangun pagi kecewa, hazinan, sedih, kecewa ala dunia, kecewa dengan dunia yang dia ada sekarang ni. Kecewa dengan isteri dia, kecewa dengan suami dia, kecewa dengan anak-anak dia. Bangun tidur je dah kecewa semua dah. Tak ada semangat lah, kecewa lah semua yang tuan kan. Kecewa. Malah nak berdoa, malah lagi dah nak bangun subuh pun dah malas. Nak berdoa pada Allah dah malas. Ya dah buat apa? Sembahyang duha tak payahlah. Saya sembahyang duha pun macam ni juga. Tak ada apa pun. Tak ada apa nak kejar lagi dah. Macam ni je lah. Takkan boleh majunya saya ni. Dah. Dia kecewa. Hazinan. Hazin ni apa? Hazan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan apa? Kecewa, duka cita. Kecewa, duka cita tuan-tuan, sedih manjang. Faka'annama asbaha sakhitan alayya. Seolah-olah dia tu mengisytiharkan murka kepada aku. Maksudnya seolah-olah macam dia marah dengan aku sebenarnya. Tapi nak lawan tak berani. Cuma berontak dalam diam tuan-tuan kan. Sakhitan alayya. Seolah-olah dia gaduh dengan aku ni. Seolah-olah dia marah dengan aku sebenarnya. Sebab yang bagi dia susah tu siapa? Ujian yang Allah Ta'ala dah bagi pada kita ni tuan-tuan kan. Itu untuk orang kata adalah hikmah dia Allah Ta'ala bagi kan. Jadi bila kita protes macam tu dengan cara tu, maknanya macam kita kecewa lah. Betul tak? Macam kita kecewa lah tuan-tuan kan. Contohlah tuan-tuan datang masjid kan, semua dapat bunga telur, pengurusi bagi. Contohlah
Bunga telur sampai kat tuan-tuan bunga telur tak dapat. Tiba maghrib lagi tak jumpa. Tak datang. Isyak pun tak datang. Maknanya apa tu? Memang dia tak cakap dia kecewa. Memang dia tak hantar surat layang. Tapi masalahnya daripada perbuatan dia tu menunjukkan bahawa dia seolah-olah mengisytiharkan dia tak puas hati dengan tuan-tuan. Betul tak? Jangan jelutung. No. Orang kata jelutung. Contohlah gitu kan. Maknanya marah lah kan. Dia marah walaupun dia tak bercakap, tapi orang tahu dia protes. Contoh macam tu. Ya, jadi maknanya tuan-tuan, macam itulah dalam hidup kita ni, jangan kecewa dengan Allah Taala. Ya, kalau kita kecewa, seolah-olah kita ni tak redha dengan, kita marah dengan Allah Subhanahu Taala. Ya. Kemudian wa manishtaka ala musibatin. Barang siapa yang wa manishtaka ala musibatin, sesiapa yang merasa sakit atas sesuatu musibah, dia tak boleh terima tuan-tuan kan, dia sakit dengan satu musibah ni. Sakit, layan sakit tu. Dia layan sakit tu. Sakit ni memang dalam musibah ni mana tak sakit. Saya sendiri timpa musibah pun sakit. Nabi sendiri timpa musibah pun sakit. Tapi jangan dilayan sakit tu tuan-tuan. Berkurung berhari-hari, tak keluar semayang pun tak nak, apa pun tak nak, semua yang tak nak, zikir pun tak nak, baca Quran pun tak nak, semua tak nak. Ala musibah faqad syakani, maka sesungguhnya dia seolah-olah telah menyakiti aku. Ya, seolah-olah telah menyakiti aku. Wa man dakhala ala ghaniyin fatawadha'a lahu min ajli ghinaihi faqad dhahaba thulutsan dinihi. Dan sesungguhnya barang siapa dakhala ghaniyin, yang jumpa dengan orang kaya. Ghani ni makna kaya. Ghaniyun, kaya. Fatawadha'a lahu, dan dia tunduk, patuh, tunduk dia tuan-tuan, jalan pun tunduk bongkok dengan orang kaya ni. Kan, fatawadha'a lahu min ajli ghinaihi, disebabkan kerana hormat pada kekayaannya. Ya, kerana kekayaannya. Ibaratnya kalau orang kaya mencuri, kita lepaskan. Orang miskin mencuri, kita potong tangan. Contoh gitu. Orang kaya langgar PKPB, kita lepaskan. Orang miskin makan roti canai PKPB, tertangkap, sedenda RM1,000. Contohlah. Orang kaya masuk masjid tak pakai mask, tak apa, boleh. Yang penting derma masuk. Kan? Orang miskin tuan-tuan tak bawa sejadah walaupun pakai mask tuan-tuan, duduk luar. Ya, duduk luar tak patuh SOP, terajang, tendang lagi. Tuan-tuan kan, contoh begitulah. Ya, tapi janganlah tuan-tuan pula jadi macam tu kan. Baru ni adalah viral tuan-tuan kan, seorang bapa terjun dalam lombong, bawa anak dalam kereta 9 tahun. Orang bukan malah marah polis tu, orang marah kerajaan pula. Padahal bapa dia tu kerja curi rim kereta. Curi rem kereta. Dia kata, tengok macam mana susahnya kerajaan rakyat sekarang ni sampai terpaksa curi rem kereta, terjun lombong dengan anak umur 9 tahun. Ya, mana boleh macam tu. Betul tak tuan-tuan kan? Walaupun dia tetap salah, dia curi boleh lah macam tu musim PKPB ni. Tak boleh macam tu. Itu pelajaran mana kan? Walau kita susah, jangan mencapai macam tu yang mencuri kan. Tapi netizen ni itulah kadang-kadang simpati tu keterlaluan kan, sampai tak nampak lagi orang tu. Ya kan, benda salah dia tetap salah. Tak boleh macam tu. Dia terjun lombong ke, tak kira lah budak 9 tahun ke, ya, ada ke bapak sanggup ajar anak dia jadi pencuri? Ya, tengok anak dia mencuri umur 9 tahun dah ajar mencuri, duduk dalam kereta selama sebulan duduk dalam kereta. Saya pernah jumpa tuan-tuan, satu keluarga duduk dalam kereta. Demi Allah, ni saya cerita ni tak ada bohong. Tanya rumah saya. Saya kadang-kadang bawa rumah saya depan dekat rumah saya. Tuan-tuan, dia, isteri dia, anak dia 4-5 orang macam tu lah, duduk dalam kereta, siap pergi sekolah semua kat situ. Setiap hari tuan-tuan, setiap hari tidur semua dalam kereta. Saya datang spot check pukul 7 pagi tuan-tuan, memang semua tengah berdengkur dalam kereta tu. Atau ajak anak yang kecil tu keluar, ya, buka pintu kereta dia keluar tuan. Itulah ya, itu tuan-tuan, beberapa bulan letak isytiharkan PKP pada bulan bulan 3 itu hari, sampai sekarang saya tak jumpa dia lagi. Tak tahu dia pergi mana. Tak tahu pergi mana tuan-tuan. Saya pun berdoa lah supaya orang macam tu dapatlah tempat, ya, yang baik tuan-tuan kan. Sian, saya pun beli barang pun semua beli kat dia je. Nasi-nasi yang beli kat dia, sebab niat nak bantu sebenarnya. Tapi tak sangka lepas PKB tu langsung tak jumpa dia lagi. Tak seralat hati tu pasal tak bantu kan. Jadi kesian tengok. Tak ada pun mencuri. Tak ada pun mencuri tuan-tuan. Dia cari rezeki, jual nasi kukus, walaupun orang geli nak beli, ya, pasal dia duduk dalam kereta kan, jual pun atas kereta je.
Dia masak tepi tu je. Tepi tu kan masak ya macam tu. Tuan bayangkan kan, itu jenis orang kita tak boleh kata apalah. Itu rezeki masing-masing kita tak boleh kata apa. Tapi rupanya ada. Banyak lagi sebenarnya keliling kita ni. Tinggal lagi ada orang dia susah, tapi tak pernah meminta-minta ataupun memanfaatkan kesusahan dia tu untuk kepentingan dia, tak ada. Dia biar orang nampak dia susah, tuan-tuan kan, kita bantulah dia. Itu ada jenis orang macam tu. Kan tuan-tuan kan? Dalam Quran, orang yang macam tu kita kena tolong. Berbanding dengan orang yang minta. Orang yang tak minta tu lebih kita kena tolong. Okey. Kemudian barang siapa yang buat macam itu, orang kaya dia lebih lagi tunduk kepada orang kaya kerana kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, sesungguhnya agamanya telah hilang 2/3. Agamanya hilang 2/3. Maknanya dia bukanlah maknanya 2/3 agama hilang ni, maknanya kalau kita ni ada double standard, tidak adil kepada tu, maknanya kita sendirilah tidak berlaku adil pada orang sedangkan berlaku adil itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala Kemudian apa lagi? Wa man latama wajhahu ala mayyitin faka'annama akhadha rumhan yuqatiluni bihi. Barang siapa yang mencakar-cakar mukanya di depan orang mati. Orang mati tuan-tuan, cakar-cakar muka di hadapan orang yang telah meninggal dunia, ataupun depan mayat, mencakar-cakar mukanya, seolah-olah dia itu telah mengambil sesuatu dan orang kata menghunjamkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia melempar sesuatu kepada Allah lah, seolah-olah dia macam orang kata biadab lah, betul tak? Maknanya sebab dalam masa kita ni biadab lah wa man kasara udan ala qabrin, dan barang siapa yang mematahkan kayu-kayu semua ala qabrin, di kuburan, maka ulama kata di situ sebab kecewa. Bapak dia mati, isteri dia cantik sangat, mati, dia tak boleh terima tuan-tuan kan, maka dia patahkan kayu, dia makan tanah yang ada kat kubur tu. Faka'annahu hadama baba ka'bati biyadihi, maka sesungguhnya dia seolah-olah telah pun merobohkan Kaabah, pintu Kaabahku. Maknanya macam itulah, maksudnya nak menunjukkan pada kita ni tentang besarnya dosa meratapi mayat. Tak redha kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Jadi maknanya macam tu. Sedangkan Nabi SAW ni lagilah tuan-tuan. Nabi SAW lagilah. Sebelum lahir bapa dah tak ada. Lahir tuan-tuan kan setahun dua mak pula meninggal dunia. Lahir mana numpang kat orang pula. Baju pun pakai baju orang. Tuan-tuan kan, tu duduk dengan pakcik bukan kaya. Kan? Duduk dengan atuk pun bukan kaya benar. Kan, dia cuma berpengaruh tapi tak kaya mana. Tuan-tuan kan, dia cuma tu dalam sejarah menunjukkan dia bukan kaya, dia berpengaruh. Berpengaruh tuan-tuan kan, tapi tak adalah kaya mana. Semuanya share je. Tuan-tuan kan, maknanya nak menunjukkan Nabi lebih teruk lagi dugaan yang Allah bagi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni orang meninggal, walaupun kita sayang macam mana pun, jangan sampai kita buat benda yang haram. Kita pergi muja-muja dia, kita pergi mencakar-cakar dia, cakar muka kita, kita pergi patah-patahkan itu, lempar barang-barang semua bila tengok orang meninggal. Tak boleh dalam Islam. Wa man lam yubali min ayyi babin ya'kulu, dan barang siapa yang tidak peduli daripada mana dia dapat rezeki yang dia makan itu, tak kira halal tak kira haram, ma yubali min ayyi babin yudkhiluhu Allah taala jahannam, maka orang macam ini aku besok akan humbankan dia ke mana-mana pintu pun di dalam neraka besok, teragak aku dah masukkan mana satu. Orang yang makan rezeki yang haram, tak peduli halal haram ke, dia pakai bedal aja. Yang penting aku dapat, pedulilah. Kan, cara menipu ke, cara mencuri ke, tak peduli. Yang penting aku punya. Kan, kita fikir macam tu, maka besok di akhirat Allah Taala kata aku akan humban dia besok, di mana-mana pintu neraka pun aku masuk aja. Wa man lam yakun fi ziyadati fi dinihi wa huwa fin nuqsan, barang siapa yang tidak bertambah dalam ilmu agamanya, tidak bertambah, fahuwa fin nuqsan, maka sesungguhnya dia berada dalam kekurangan yang sebenar. Kekurangan yang sebenar bukan kekurangan tak ada harta, bukan kekurangan tak ada anak, tapi kekurangan ilmu agama. Ilmu agama tak bertambah, tuan-tuan, tak bertambah ilmu agamanya. Wa man kana fin nuqsani fal mautu khairul lahu, dan orang yang sentiasa kekurangan, maka mati itu lebih baik untuknya.
Sentiasa kurang tuan-tuan kan. Beramal kurang, datang masjid kurang, solat pun kurang, zikir pun kurang, mati lebih baiklah. Ya, betul tak? Ya, mati lebih baik tuan-tuan, kurang dosa, betul. Ya, mati lebih baik. Tapi dalam Islam tak boleh bunuh diri. Cuma nak bagi tahu di sini seolah-olah orang ni macam orang tak bernyawa lah. Maknanya tak ada yang apa pun, manfaatnya tak ada. Ya, jadi macam tu. Wa man amila bima alima awrathahu Allah taala ilman ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmunya, ya, ilmu agama yang dia ada, maka Allah taala akan kurniakan untuknya ilmu yang ma lam ya'lam, yang dia tidak tahu. Allah taala akan bagi lagi ilmu yang dia tak tahu. Macam ni ya, dia dapat ilmu lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu orang kata ilham laduni, ya, kefahaman agama. Kan orang lain belajar benda yang sama macam kita belajar, tapi bezanya kita dapat kefahaman. Kefahaman tu apa dia? Kefahaman tu Allah kurniakan kepada kita tuan-tuan ya. Wa man atala amalahu lam yakhlus amaluhu. Barang siapa yang panjang angan-angan dalam hidup dia, dalam ibadah dia, berarti orang itu adalah orang yang tidak ikhlas dalam amalannya. Maknanya orang yang beramal ya, niat dia dunia saja. Ingat dunia saja, maka sesungguhnya orang itu tidak ikhlas dalam amalan dia. Okey. Jadi itulah kefahaman yang boleh kita ambil daripada hadis kursi ya, daripada buku iaitu kitab Imam Ghazali rahimahullah. Ya, memanglah dalam ni tak ada dia tulis ni riwayat apa semua, tak adalah. Ya, tetapi tuan-tuan, kita ni nakal kepada ulama. Nakal pada ulama ni maknanya dengan kehebatan, dengan keilmuan, dengan siqah dia ni seorang ulama, kita percaya bahawa ulama tidak akan melakukan dusta, apatah lagi dusta berkaitan dengan isu-isu agama dan dusta berkenaan dengan Allah SWT dan Rasulnya. Takkan berlaku macam tu. Tu sebab tuan-tuan ya, kita kena nakal macam itulah. Contohnya macam sekarang ni tengah hangat isu dalam internet ni, isu Ibn Taymiyah contohnya lah. Ibn Taymiyah ni macam ni. Tuan-tuan, kita ni tak ada hak nak mengkafirkan Ibn Taymiyah. Tak ada hak. Walaupun kita tak sependapat dengan Ibn Taymiyah, kita tak ada hak. Sebab apa? Sebab kita ni bukan orang yang layak mengkafirkan dia. Sebab ilmu kita dengan ilmu dia jauh beza tuan-tuan. Maknanya kalau kita nak kata macam tu, kita tak boleh kata macam tu. Kita kena nakal ikut ulama. Ulama mana yang kata dia tu akidahnya sesat? Ulama ni ulama ni itu boleh. Siapa kata sesat? Saya yang pastikan, saya dah tengok dia sesat. Ya kalut macam tu tuan-tuan kan. Tak boleh. Ya, tak boleh kita tuan-tuan, sebab kita ni tu yang boleh mengatakan dia sesat ke, dia terbabas ke, dia tak betul ke, ialah orang yang seangkatan ilmuwan dengan dia. Boleh. Macam kita tak boleh. Walaupun kita berselisih pendapat. Sebab baru-baru ni banyak sekali orang ya dalam internet ya sedang berlaga sekarang ni berkenaan dengan isu macam ni lah. Ya, apa kurangnya penyokong Ibn Taymiyah pun sama juga, mengkafirkan Imam Ghazali contohnya. Kan? Mengkafirkan Imam Ghazali. Mereka pun tak layak mengkafirkan Imam Ghazali juga. Tak layak. Mereka mengkritik orang kata keputusan mazhab Syafi'i pun tak layak juga. Siapa awak nak kritik Imam Syafi'i punya keputusan? Dia lagi faqih, ilmu dia bukan calang-calang, betul tak? Ilmu dia. Jadi maknanya yang saya katakan nakal dengan ulama ni, maksudnya nakal ni maksudnya kita berdalil, bersandarkan kepada dalil ulama, maksudnya macam tu. Kita petik, kita kata kalau nak kata orang ni tak betul, ulama mana yang kata dia tak betul? Sandarkan pada ulama tu, tu boleh. Kan? Contohnya awak kata semayang tanpa niat boleh. Siapa yang kata boleh? Ni ulama daripada mazhab Hanafi. Dia kata dia, okey. Kita fahamlah. Sebab dalam empat mazhab ni yang tak meletakkan niat sebagai syarat solat adalah Imam Hanafi saja. Semua tiga-tiga imam setuju bahawa semuanya perlukan niat. Niat dan tuan-tuan. Cuma bezanya kuat atau tak kuat itu jadi perbahasan. Ya, itu biasalah. Sekarang ni orang gaduh dalam internet pun pasal niat. Ya, pasal niat tuan-tuan, mengarutlah. Orang gaduh pasal KWSP, gaduh. Ya, pasal niat dia gaduh. Ya, dah lulus KWSP dah kata okey dah semua. Yang marah pula yang tak ada KWSP. Yang dapat tu 10,000 tu dia kata yang ada, tapi yang tak ada ni macam mana ni? Tak ada nasib lah, dia gaduh juga. Habis bila nak selesai tuan-tuan sebenarnya? Bila nak selesai ni?
Tu orang kata susah nak cakap dah. Manusia ni tuan-tuan, kehendak dia tak boleh ditunaikan dan dipuaskan, tak boleh. Macam tuan pengurusi lah, nak layan setiap kepala dalam jemaah masjid tuan-tuan, tak boleh layan dia tuan-tuan kan. Semua dia nak tuan-tuan. Kalau letak karpet hijau, dia tak nak hijau, dia nak putih. Yang letak putih kan dia nak warna-warni, warna pelangi. Ya, sama juga. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat tuan-tuan? Itu masalah tu, kita pun pelik. Macam mana nak buat? Ada satu tempat tuan-tuan, dia letih letak simennya. Terus siapa nak ambil sejadah warna-warni ada di tepi tu, kata. Sejadah putih, sejadah putih tu. Sejadah hijau ada, sejadah tu semua ambil. Apa semua tuan-tuan kan? Tu sebab masing-masing dah ada sejadah sekarang, Tuhan dah bagilah macam tu. Sekarang ni Tuhan kata bawa sejadah masing-masing. Pergi masjid tuan-tuan, padan muka. Dia dulu bergaduh kan. Kapet tenggelam tak tenggelam. Macam mana ya tuan-tuan? Kapet tenggelam ya macam mana sembahyang tak tilam macam tu. Kan? Ya tuan, ambil katil kat rumah tu Vono ke apa tuan-tuan, sembahyang tak katil, dia bonjol genjut. Tuan kan? Jadi macam mana? Ya, jadi bila sujud dia tuan-tuan melantun-lantun. Kan? Jadi tak boleh macam tu. Ya, jangan ikut kepuasan kita, kehendak kita saja tuan-tuan ya. Sebab kita ni kalau kehendak kita ni takkan selesai. Okey? Jadi cukuplah setakat tu. Ada apa-apa soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Cikgu? Saya nak buat ruling ni. Ya cikgu. Kita nak menambah ilmu kan. Ya. Itu untuk pada guru kita. Jadi apa guru kita dah meninggal, kita untuk guru lain lah. Jadi ilmu yang dapat guru yang guru tu kita tinggalkan. Kita ikut amalkan guru yang baru pula. Kemudian dah meninggal, pergi satu lagi tempat. Kita muda, guru kita tu biasa guru baru. Orang lama, yang ustaz lah, muda ni. Guru saya juga. Ya? Atau pindah tempat lain, dia tinggalkan. Jadi cara yang sebab tu Ustaz. Kadang-kadang saya fikir kenapa berlaku ni doktor kat kampus saya lah. Imam satu, imam dua, imam tiga, imam dua semua. Dia lepas solat. Berbeza-beza, tak sama. Tak sama. Kalau kita tengok kita sekarang, imam tu dengan yang satu dua memang bilik tu sama. Contoh baru saya kita tengok pandang imam tu. Bila imam baca doa, dia baca doa sendiri. Imam yang baru baca doa sendiri. Mungkin itu berlaku kita. Apa dah pasal? Tukar-tukar wirid ajaran guru apa ni imam-imam lama dan sebagainya. Itu saya kata tadi, kan? Pertama kita tinggalkan tu amalan apa? Kalau amalan peribadi kita tinggalkan apa semua tu sebab mengutamakan jemaah, itu lain. Ya, kalau kita sembahyang sendiri, kita berwirid sendiri kan. Macam kata kalau macam saya sembahyang maghrib, ada orang tanya kenapa ustaz tak suka jadi imam. Pasal saya tak suka jadi imam pasal banyak wirid-wirid saya tu tak boleh bawa. Kalau saya bawa juga, ya orang lain gelisah kan. Pasal kita dah terbiasa kan lepas sembahyang kita baca ayat kursi, kita baca amanah Rasul, kita baca syahidallah, kita baca 3 kul kan. Kita dah susun ikut tertibnya, kita dah terbiasa. Bila kita jadi imam, kita kena mengutamakan jemaah pula. Kalau kita bawa macam tu, ya kalau jemaah macam Kampung Paya ni, macam tuan-tuan ni, saya tak takut, sebab tu saya berani bawa. Tak takut tuan-tuan, sebab tuan-tuan ni dah didedahkan dengan tasawuf, dah didedahkan dengan guru-guru, dengan majlis zikir. Tapi di tempat lain macam mana? Akhirnya saya memilih untuk jadi jemaah biasa saja, bagilah imam-imam dia bawa. Cuma yang keduanya ialah pihak masjid sendirilah. Kan? Untuk menjaga. Contohnya dia ada kefahaman ya. Contoh macam saya dulu jadi ketua di yang mana dulu, dia standardkan. Kalau imam khatib imam dia naik atas tu macam subuh, dia kata mesti zikirnya la ilaha illallah tu mesti ada. Walaupun tak semestinya 100, tapi adalah. Maksudnya macam itulah. Dia standardkan. Ya, dia standardkan tuan-tuan kan. Bila kita tak ikut tu, kadang pengurusi tanya. Pengurusi saya suka spot check. Macam pengurusi tuan-tuan ni selalu ada. Saya pengurusi saya dulu dia jarang ada. Tapi dia suka muncul mengejut tu. Suka mengejut ni, bila mengejut tu pula kadang-kadang wirid tu tak ikut. Sebab dia orang Johor, dia pakai wirid ikut Johor. Ya rupanya wirid tu dia ambil daripada Johor punya. Ya kadang kita ikutlah. Ikut apa semua kan. Kenapa imam tak baca ni? Kenapa imam tak baca ni? Apa imam tak baca ni? Jenuh kita tuan-tuan. Nak jawab. Jadi
Itu salah satu cara dah. Dengan niat kita ni bukan nak nanya imam, tak. Kita nak supaya masyarakat terdidik ya dengan amalan wirid selepas solat. Contoh macam itulah kan. Kita bukan nak niat macam tu. Jadi niat dia macam itulah. Daripada dia tu tak ada, dia tu daripada pengurusi biasa, dia dah dapat datuk. Saya tak datuk lagi, dia dah datuk lah kan. Jadi berkat lah kan. Dia pun walaupun dia bukanlah orang yang layak apa semua kan, tetapi Allah Ta'ala kurniakan atas hati dia yang baik, Allah Ta'ala bagi dia rahmat ya, di dunia lagi Allah bagi kemuliaan kan. Kita minta besok akhirat pun macam tu juga. Jadi tengok pada niat tuan-tuan lah masing-masing. Cuma saya kata tadi, kalau amalan sendirian tak apalah, tuan-tuan nak baca apa pun baca, boleh. Tapi kalau berjemaah ni, elok tuan-tuan ambil yang standard je lah. Contohnya Al-Fatihah, ayat kursi, terus Subhanallah kan, macam itulah. Tapi kalau yang jemaah yang itu tu biasa itu aja, ya hari Isnin pun itu, Jumaat pun itu, raya pun itu, apa semua itu orang itu aja, maka tuan-tuan dah tahu orang tu pula jenis kuat-kuat zikir, bolehlah tambah-tambah lagi kan. Bolehlah tambah-tambah. Tengok pada jemaah lah ya. Kalau jemaah mendatang ni hari Jumaat tu tak sesuai lah ya, tak sesuai sangat ya, sebab kita ni kena jaga juga adab berjemaah. Macam saya lepas, tuan-tuan perhatilah kan, kadang-kadang saya kalau jadi imam pun, kalau tasbih pun, kalau kata rokok tu subhana rabbiyal azim wa bihamdi pun rasa panjang, saya pendekkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Siapa yang belajar dengan saya kat Lukut dia tahulah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tu terpaksa baca macam tu. Kalau sembahyang sendiri, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Sebab berjemaah lain ya. Kalau tuan-tuan menjadi imam, tuan-tuan kena meraikan tuan-tuan punya jemaah makmum ya. Tu dia. Okey, rasa saya cukup setakat tu. Ampunkan maaf daripada saya, minta maaf terlewat sangat Jadi mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna fahma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin.